Semalam kami bawakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden Kumpulan SME Bank Arya Putra Ismail berkenaan bagaimana PKS harus pastikan mereka mencari jalan untuk kekalkan aliran tunai ketika tempoh PKP ini menerusi perniagaan atas talian dan cabaran dihadapi jika terlalu bergantung kepada hutang. Dan kali ini kami ingin tanyakan secara ringkas bagaimanakah usahawan PKS harus bersiap untuk tempoh selepas PKP, Arya? Terima kasih, Saudara Hafizi. Sebenarnya seperti yang kita bincangkan semalam, tempoh PKP adalah tempoh yang amat bermakna untuk para PKS untuk melihat kembali bisnes model mereka dengan mengadaptasikan automasi dan juga teknologi di dalam perniagaan mereka. Jadi persoalan kedua, bagaimanakah mereka boleh menjalankan ataupun menerapkan teknologi dalam perniagaan mereka sekiranya tidak ada bantuan ataupun kekangan dari segi kewangan. Ini ada satu berita baik yang saya ingin sampaikan kepada semua, di mana pihak-pihak negara telah pun menyalurkan bantuan kewangan berbentuk pinjaman melalui semua bank di atas fasiliti atau kemudahan yang dinamakan kemudahan automasi dan digital. Di dalam kemudahan ini adalah bertujuan untuk memperkasakan para SME untuk pembelian peralatan, jentera, perakasan dan perisian komputer, perkhidmatan IT dan juga sokongan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dalam kecekapan mereka. Jadi untuk para usahawan setelah mereka dalam tempoh PKP ini melihat kembali bisnes model mereka dan menjalani latihan-latihan yang disediakan oleh kerajaan, cuba kembali kepada bank ataupun ke SME Bank untuk berkongsi idea tentang bagaimana mereka ingin mengadaptasikan teknologi ataupun digital di dalam perniagaan mereka supaya pihak bank akan dapat membantu memberi pinjaman bagi memastikan impian mereka menjadi kenyataan. Jadi pinjaman ini terbuka kepada semua PKS dan tempoh pinjaman adalah sehingga 10 tahun. Baik, Arya, apakah dana dan bantuan yang mereka boleh dapati daripada SME Bank? Pada masa ini, selain daripada dana yang kami sediakan seperti untuk modal kerja dan juga untuk pembangunan perniagaan, terdapat juga dana-dana yang kami dapat bantu dalam bentuk pinjaman juga seperti selain daripada SRF yang kita sudah bincangkan pada hari kemarin. Hari ini dana ataupun kemudahan automasi dan digital, kita juga ada menyediakan kemudahan agro makanan untuk para PKS mendapat pinjaman sehingga RM5 juta bagi meningkatkan pengeluaran makanan asas dan untuk ekspor. Selain daripada itu, terdapat juga kemudahan pinjaman untuk ke semua sektor ekonomi. Ini adalah beberapa jenis fasiliti atau pinjaman yang kami tawarkan kepada semua PKS agar mereka dapat bangun semula, membina kembali perniagaan mereka dan terus maju setelah COVID-19 selesai. Jadi kalau saya dapat ringkaskan 4 jenis bantuan yang dapat kami beri kepada semua PKS. Yang pertama adalah kemudahan bantuan khas ataupun SRF. Kedua adalah kemudahan automasi dan digital ataupun ADF. Ketiga, kemudahan agro makanan ataupun AF. Yang keempat adalah kemudahan semua sektor ekonomi ataupun AES. Dan semua dana ini adalah dana yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia untuk kemudahan semua PKS di Malaysia. Kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya PKS ni harus bersedia dan kalau permintaan tinggi dan juga kalau permintaan menurun macam mana? Seperti yang kita bincangkan kemarin, peralihan para atau pencetarasa pengguna telah pun move to the next level. Mereka lebih mengadaptasikan penggunaan teknologi dari segi penggunaan ataupun perbelanjaan. Jadi para PKS sekiranya mereka mengalami penurunan dari segi demand, they need to know what is the cause of the decline in the demand. It could be cara pemasaran sendiri ataupun kekurangan pengadaptasian teknologi dalam perniagaan mereka. Jadi seperti yang saya sentiasa memberi nasihat kepada semua PKS, lihat kembali bisnes model. Anda mempunyai
produk yang sangat bagus, tapi packaging dan taktik untuk ataupun strategi untuk memasarkan adalah amat penting untuk memastikan barangan anda ataupun servis anda sampai ke pelanggan dengan value added yang dijangkakan ataupun yang expected by the consumer. Dara, kita juga ingin tahu apa isu paling utama lepas PKP dan dalam tempoh 6 bulan akan datang. Bagaimana PKS yang mengeksport pula yang mungkin selepas PKP pun pasaran masih ditutup? Sebenarnya kalau kita bercakap mengenai penurunan permintaan, itu memang berlaku sekarang ini dan mungkin akan berpanjangan even setelah COVID-19 ataupun setelah PKP ini berakhir. Tetapi terdapat juga sektor-sektor yang dijangka akan mendapat pertumbuhan yang signifikan seperti sektor makanan, for example, makanan dan juga perkhidmatan kesihatan ataupun health product. Ini adalah sektor yang kami percaya akan dapat bangun dengan cepat setelah PKP ini berakhir dan setelah COVID-19 ini berakhir. Baik, terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden Kumpulan SME Bank Arya Putra Ismail atas perkembangan itu.